Jumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan mengajar untuk semester 1 bab 2. Ya, bab 2 iaitu tajuk pengeluaran. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, ya, kita lihat dahulu apa subtopik yang terdapat dalam bab 2. Okay, untuk bab 2 ini dia ada 5 subtopik ya yang perlu pelajar kuasai. Okay, yang pertama adalah skop dan proses pengeluaran. Okay, kemudian yang kedua kita ada perancangan pengeluaran. Okay, ketiga ada kawalan kualiti. Okay, keempat ada kawalan inventory dan yang terakhir adalah isu-isu pengurusan pengeluaran moden. Okay, tapi untuk sesi kali ini cikgu akan fokuskan kepada skop dan proses pengeluaran sahaja. Okay, apa yang kita akan belajar dalam skop dan proses pengeluaran? Okay, kita akan lihat sebentar lagi. Sebelum itu, kita akan lihat apa objektif yang akan kita capai. Ya, yang perlu kita capai untuk sesi pembelajaran pada kali ini. Ya, objektif tersebut yang pertama, ya, diharap di akhir sesi ini, ya, para pelajar dapat mentakrifkan maksud pengeluaran. Ya, apa yang dimaksudkan dengan pengeluaran. Okey. Kemudian yang kedua adalah untuk menyatakan apa peranan pengeluaran. Okey, kemudian kita akan yang ketiga mengenal pasti cabaran, ya, cabaran pengurus pengeluaran. Dan yang keempat adalah kita akan fokuskan kepada hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan-jabatan lain yang ada dalam organisasi, iaitu jabatan pemasaran, keuangan dan sumber manusia. Okay. Kita lihat dahulu yang pertama ya. Untuk yang pertama ini kita akan cuba untuk memahami apakah maksud pengeluaran. Okay. Untuk maksud pengeluaran, ya, pengeluaran itu merujuk kepada aktiviti, kegiatan ataupun pekerjaan berkaitan dengan mengeluar, mencipta, menyiapkan bahan mentah dan memberikan perkhidmatan. Ya, semua aktiviti yang mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Itulah yang dimaksudkan dengan pengeluaran. Okey. Melibatkan proses pencarian idea, ya, apa idea untuk mengeluarkan barang. Kemudian perancangan pengurusan, rancang pengurusan pengeluaran dan seterusnya adalah mengeluarkan produk dalam mengeluarkan produk ataupun perkhidmatan ke pasaran. Okey, untuk pengurusan pengeluaran pula, ya, apa yang dimaksudkan dengan pengurusan pengeluaran? Kalau para pelajar lihat di sini, pengurusan pengeluaran itu merupakan satu proses. Okey, tengok ni, satu proses yang menggabungkan sumber-sumber perniagaan. Okey, sumber-sumber perniagaan. Ya, seperti di sini sumber manusia dan mesin bagi mengeluarkan barang ataupun perkhidmatan. Okay, kalau pelajar ingat tadi definisi pengeluaran adalah semua aktiviti untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Jadi dalam pengurusan pengeluaran ini, apa yang dimaksudkan dengan pengurusan pengeluaran? Okay, para pelajar lihat ini. Proses. Okay, proses menggabungkan sumber-sumber perniagaan. Ya. Sebelum itu, cikgu mau jelaskan dalam sebuah organisasi dia ada dua sumber yang diurus.
Okay, satu yang dinamakan sebagai sumber manusia dan yang kedua adalah sumber bukan manusia. Sumber manusia itu merujuk pada siapa? Merujuk kepada pekerja. Manakala sumber bukan manusia adalah seperti mesin, teknologi, apalagi bahan mentah, ya, yang mana sumber-sumber ini perlu digabungkan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Jadi itulah pengurusan pengeluaran. Maknanya kita mengurus aktiviti tersebut. Kita mengurus apa aktiviti yang terlibat dalam mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey? Seterusnya, para pelajar, kita akan lihat apa kepentingan pengurusan pengeluaran. Kenapa pengurusan pengeluaran itu penting? Okay, kepentingan yang pertama, ya, mengeluarkan untuk menghasilkan output. Ya, pengurusan pengeluaran itu tujuannya adalah untuk menghasilkan output. Output itu apa? Barang dan perkhidmatan. Ingat ya, dalam aktiviti perniagaan, apa yang kita keluarkan itu adalah barang ataupun perkhidmatan. Okay, ada pelajar yang dia hanya memfokus kepada barang semata-mata. Ya, sebenarnya dalam perniagaan, ya, kita juga menjual perkhidmatan kita. Tapi konsepnya perkhidmatan adalah benda yang tidak nampak lah. Kalau barang adalah benda yang kita nampak. Yang kita boleh sentuh barang itu. Okay, contoh gula, kita nampak macam mana bentuk gula. Tapi perkhidmatan kita tidak nampak. Okay. Yang kedua, kepentingan pengurusan pengeluaran adalah mengawal kualiti. Mengawal kualiti produk dan perkhidmatan. Sebab kita keluarkan produk dan perkhidmatan, kan? Okay. Kenapa produk dan kualiti produk dan perkhidmatan itu perlu dikawal? Okey. Kualiti produk dan perkhidmatan perlu dikawal kerana pengguna masa kini, ya, para pelajar lihat, pengguna masa kini dia lebih cerdik berbanding pengguna-pengguna yang lalulah, yang dahulu. Kenapa pengguna cerdik? Sebab pengguna masa kini dia terdedah, ya, terdedah dengan pelbagai maklumat. Okey, maknanya apa maklumat tentang produk ataupun perkhidmatan yang ada di pasaran mereka, dalam sekelip mata sahaja mereka boleh cari. Ya, sebab itu mana-mana organisasi dia perlu keluarkan produk yang betul-betul berkualiti, perkhidmatan yang betul-betul berkualiti. Ya, sebab pengguna memang akan mencari barang yang berkualiti. Okey, ditambah lagi dengan banyaknya pesaing di pasaran yang mengeluarkan produk yang sama. Ya, jadi di sini keadaan ini akan menyebabkan pengguna dia akan membanding produk mana yang lagi bagus. Sebab itu dalam pengurusan pengeluaran, salah satu kepentingannya adalah untuk mengawal kualiti produk ataupun perkhidmatan yang dikeluarkan di pasaran. Okey, seterusnya yang ketiga, kepentingannya adalah untuk mengawal kos pengeluaran. Kenapa kos pengeluaran perlu dikawal? Okey, sebabnya adalah untuk mengelakkan berlakunya pembaziran. Ya, sebab itu kos-kos perlu dikawal. Okey, apabila kos dapat dikawal, maknanya produk yang dijual di pasaran ataupun perkhidmatan yang bakal ditawarkan adalah barang yang dijual pada harga yang sepatutnya. Sekiranya organisasi tidak dapat mengawal kos pengeluaran yang terlibat. Okey, contohnya penggunaan bahan mentah yang terlalu banyak ataupun yang tidak mengikut apa yang telah dirancangkan. Maksudnya ada berlaku pembaziran. Ya, bahan mentah yang digunakan tidak digunakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi, apabila berlakunya pembaziran, maknanya kos pengeluaran, kos yang terlibat, contohnya untuk membeli bahan mentah tersebut akan meningkat. Dan apabila kos meningkat, maka kesannya adalah kepada produk. Produk itu akan dijual pada harga yang agak mahal. Ya, sebab pengeluar dia kena cover, dia kena atasi masalah kos tersebut. Macam mana dia mau coverkan kos yang terlibat? Caranya adalah dengan menjual produk tersebut mengikut kos yang telah mereka laburkan.
Yang keempat adalah peranan pengurusan yang keempat adalah untuk memastikan penggunaan sumber dengan cekap lah, ya. Sumber dapat digunakan dengan cekap. Maksud sumber dapat digunakan dengan cekap, kita berbalik kepada isu pembaziran. Tidak berlaku sebarang pembaziran semasa penggunaan sumber. Ya, tidak kiralah sumber manusia ataupun sumber bukan manusia. Seterusnya, peranan seterusnya adalah untuk memastikan produktiviti adalah pada tahap maksimum. Apa yang dimaksudkan dengan produktiviti? Ya, produktiviti maksudnya keberkesanan dalam proses pengeluaran itu. Ya, maknanya organisasi dapat mengeluarkan barang dan perkhidmatan dengan maksimum. Ya, dengan banyak. Ya, mengeluarkan produk dengan banyak. Jadi maknanya organisasi itu adalah produktif. Ya, dia mampu mengeluarkan produk ataupun perkhidmatan dengan maksimum. Seterusnya, peranan seterusnya adalah untuk mengawal kelancaran proses pengeluaran. Ya, di sini pengurusan pengeluaran ini fungsinya adalah untuk memastikan proses pengeluaran berjalan mengikut apa yang telah dirancangkan. Maknanya tidak timbul sebarang masalah semasa proses pengeluaran berjalan. Ya, masalah contohnya pekerja kurang, bahan mentah tidak berkualiti, bahan mentah tidak mencukupi, mesin rosak. Sebab itulah pada peringkat awal lagi pengurusan pengeluaran itu perlu diurus dengan baik supaya organisasi dapat memastikan proses pengeluaran berjalan dengan lancar. Okey, seterusnya adalah untuk memastikan keperluan dan kehendak pengguna tercapai ataupun dipenuhi. Okey, ini objektif yang utamalah ya dalam sesebuah organisasi. Ya, kenapa organisasi mengeluarkan barang dan perkhidmatan? Sebab adanya pengguna. Ya, seoleh itu dalam pengurusan pengeluaran dia akan pastikan keperluan dan kehendak setiap pengguna di pasaran itu dapat dipenuhi. Sebab yang bakal membeli produk dan perkhidmatan adalah pengguna. Jadi kalau organisasi dapat memenuhi keperluan dan kehendak mereka, maknanya kesan kepada organisasi akan mendapat keuntungan. Okey, para pelajar, okey, itu antara kepentingan pengurusan pengeluaran. Okey, untuk tajuk seterusnya, kita akan lihat pula apa cabaran-cabaran pengurusan pengeluaran. Ya, dalam cabaran ini, dia ada banyak. Dia ada lebih daripada 5 cabaran pengurusan pengeluaran. Okey, antaranya yang pertama adalah peningkatan teknologi. Okay. Kenapa peningkatan teknologi menjadi cabaran kepada pengurusan pengeluaran? Okey, apabila berlaku perubahan teknologi, maknanya pengurus dia kena tahu tentang perubahan tersebut. Pengurus kena peka tentang perubahan tersebut. Sebab kalau pengurus dia tidak peka, maka organisasi akan ketinggalan. Tapi isunya di sini, apabila adanya perubahan teknologi ataupun peningkatan teknologi, apa yang menjadi cabaran, pengurus pengeluaran dia kena memilih ya untuk mendapatkan teknologi tersebut ataupun melabur dalam pembelian teknologi baru, ya, yang mana dia dapat meningkatkan lagi kualiti produk yang dikeluarkan, ataupun kekal menggunakan teknologi yang sedia ada dengan pengeluaran yang biasa-biasa sahaja. Ya, isunya apabila pengurus ya ataupun organisasi kena melabur, maknanya mereka kena mengeluarkan sejumlah modal ya untuk pembelian teknologi tersebut. Jadi itulah yang menjadi cabaran kepada pengurusan pengeluaran. Ya, bukan semua organisasi mampu untuk membeli setiap teknologi yang ada di pasaran. Okey. Yang kedua adalah persaingan yang sengit. Okey, persaingan yang sengit ini sama ada dalam kalangan
organisasi-organisasi tempatan ataupun organisasi luar yang menjual produk yang sama. Ya. Persaingan ini dia menjadi isu apabila pengurusan pengeluaran kena memikirkan strategi untuk bersaing. Ya, apa strategi untuk menyaingi pesaing mereka? Ya, contoh saja kalau kita ambil contoh shampoo ya yang berada di pasar, ada banyak jenama shampoo daripada syarikat yang berbeza dengan kualiti ataupun kelebihan masing-masing. Ya, jadi sejauh mana produk syarikat boleh menyaingi pesaingnya di pasaran? Nah, itu cabaran kepada pengurusan pengeluaran. Dia kena sentiasa memikirkan kaedah baharu untuk memasarkan produknya. Okay, dia sentiasa perlu memikirkan apa perubahan yang perlu dilakukan kepada produknya supaya produk itu mampu menyaingi pesaing. Okay, seterusnya adalah kefleksibelan sistem pengeluaran. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kefleksibelan sistem pengeluaran adalah sejauh mana aktiviti pengeluaran itu mampu berubah mengikut perubahan semasa. Ya, maknanya setiap ada perubahan, mampukah aktiviti pengeluaran itu mengikuti perubahan tersebut? Ya, contohnya mungkin ada perubahan tentang peraturan, perubahan tentang undang-undang dalam aspek perniagaan ataupun kandungan bahan. Ya, bolehkah pengurus mengikuti perubahan tersebut? Apa kos yang terlibat? Apa kesan kepada organisasi? Jadi, itu yang perlu difikirkan oleh pengurus pengeluaran. Seterusnya, ya, cabaran seterusnya adalah peningkatan kepada kualiti. Okay, ini dari awal lah. Ya, apabila kita ada persaingan, maka pengguna dia akan melihat produk yang mana lagi berkualiti. Ya, jadi setiap aktiviti pengeluaran, setiap organisasi dia akan cuba tekankan kepada produk yang berkualiti, mengeluarkan produk yang berkualiti supaya pengguna membeli produk tersebut. Ya, seterusnya adalah disebabkan ya cabarannya adalah perubahan cita rasa ataupun cita rasa pengguna yang pelbagai. Cita rasa pengguna yang pelbagai ini perlu dipenuhi untuk memastikan organisasi mendapatkan keuntungan. Ya, jadi dia menjadi cabaran apabila mampukah organisasi itu untuk memenuhi setiap cita rasa yang pelbagai itu. Ya, contohnya sahaja kalau kamu lihat, kita ambil contoh yang paling mudah, handphone sekarang, kameranya sudah yang terkini sudah ada yang ada 3, sudah ada yang ada 4 kamera belakang. Jadi, organisasi-organisasi lain yang tidak mampu untuk memenuhi cita rasa pengguna, maka mereka akan ketinggalan. Ya, sebab pengguna dia memang akan membeli barang yang memenuhi cita rasa mereka. Okay. Cabaran seterusnya adalah isu penjagaan alam sekitar. Okay, aspek ini menjadi cabaran apabila organisasi perlu ya dalam masa yang sama objektifnya untuk mendapatkan keuntungan tercapai dan salah satu aspek yang perlu dijaga adalah alam sekitar. Bolehkah dia mengaut keuntungan dengan menitik beratkan penjagaan alam sekitar? Ya, ada organisasi yang mana dia hanya menumpukan kepada keuntungan semata-mata sehingga dia mengabaikan ya penjagaan alam sekitar. Contohnya melakukan penebangan hutan sesuka hati ya demi mengaut keuntungan. Okey, sebab kesan akhirnya adalah kepada pengguna. Jadi ini juga turut menjadi cabaran kepada pengurus pengeluaran. Okay, cabaran seterusnya adalah isu globalisasi. Okey, isu globalisasi ini pada masa kini dia memang menjadi cabaranlah sebab organisasi kena bersaing dengan produk dari luar negara. Ya, terutama bagi organisasi-organisasi yang terlibat dalam perniagaan antarabangsa. Mereka kena berada di level yang sama dengan produk yang dikeluarkan dari negara-negara luar. Jadi isunya, mampukah organisasi itu bersaing di peringkat antarabangsa?
Seterusnya adalah perkhidmatan tambahan. Ya, sejauh mana organisasi mampu menyediakan perkhidmatan tambahan tersebut. Apabila organisasi menyediakan perkhidmatan tambahan, maknanya mereka kena memikirkan juga kos tambahan yang terlibat. Dan cabaran yang terakhir adalah cabaran dari aspek sumber yang semakin berkurang. Sumber yang semakin berkurang, terutamanya sumber bahan mentah. Apabila dia kerap digunakan dan dia akan berkuranglah sampai satu tahap mungkin sumber itu akan habis. Jadi apa sumber alternatif yang boleh digunakan oleh organisasi? Maknanya daripada peringkat awal organisasi kena memikirkan aspek tersebut. Para pelajar? Untuk tajuk seterusnya, kita akan lihat pula apa kaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan-jabatan lain dalam organisasi. Pelajar kena maklum, dalam organisasi yang asas kita ada kita ada 4 jabatan utamalah. Yang pertama itu kita ada jabatan pengeluaran. Yang kedua, dalam organisasi kita ada jabatan keuangan. Kita ada jabatan sumber manusia. Dan kita ada jabatan pemasaran. Apa kaitan jabatan pengeluaran dengan ketiga-tiga jabatan ini? Jabatan pengeluaran dia tidak boleh berdiri sendiri. Begitu juga dengan jabatan keuangan, begitu juga dengan jabatan sumber manusia, dan begitu juga dengan jabatan pemasaran. Keempat-empat ini akan saling berhubung, akan saling berkait antara satu sama lain. Kita lihat dahulu kaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran. Untuk pelajar menguasai bahagian ini, macam mana pelajar boleh kuasai apa kaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan dalam organisasi. Apa yang pelajar perlu tahu adalah apa fungsi setiap jabatan tersebut. Contohnya, jabatan pemasaran ini fungsinya adalah untuk menyampaikan maklum balas pelanggan. Kenapa pula jabatan pemasaran yang menyampaikan maklum balas pelanggan? Kita sedia maklum, jabatan pemasaran ini adalah pihak yang memasarkan barang ataupun perkhidmatan yang dikeluarkan oleh organisasi di pasaran. Jadi maknanya mereka adalah pihak yang paling hampir dengan pelanggan. Sebab itulah mereka boleh menyampaikan apa-apa sahaja maklumat daripada pelanggan kepada pihak organisasi. Yang kedua, jabatan pemasaran dia akan mengedar, mempromosi dan menentukan harga. Sebab ini memang kerja mereka. Jabatan pengeluaran dia hanya setakat mengeluarkan barang yang diperlukan. Setakat itu sahaja. Yang fungsi selepas itu akan dilakukan oleh jabatan pemasaran. Mengedarkan barang itu di pasaran, membuat promosi terhadap barang tersebut dan menentukan harga untuk setiap barang yang dijual. Kemudian jabatan pemasaran ini dia akan membuat rancangan jualan dan memaklumkan kepada jabatan pengeluaran. Rancangan jualan berapa banyak yang perlu yang akan dijual di pasaran. Berapa banyak yang patut jabatan pengeluaran keluarkan bagi satu-satu produk, sebab mereka yang akan tahu berapa jumlah produk yang diperlukan di pasaran. Seterusnya, jabatan pemasaran dia akan membuat tempahan produk kepada jabatan pengeluaran berdasarkan corak pasaran yang mereka lihat. Itu untuk jabatan pemasaran. Macam mana dia berkait dengan jabatan pengeluaran? Kita lihat pula apa yang dilakukan oleh jabatan pengeluaran. Satu, jabatan pengeluaran akan mengeluarkan produk mengikut tempahan. Tempahan siapa? Tempahan daripada jabatan pemasaran. Berapa banyak produk yang perlu dikeluarkan. Yang kedua, jabatan pengeluaran akan menghasilkan produk mengikut jumlah perancangan jualan. Perancangan jualan yang telah dibuat oleh jabatan pemasaran. Dan yang ketiga, jabatan pengeluaran akan membuat penambahbaikan produk. Kenapa perlu buat penambahbaikan produk? Sebab
Kita kena lihat daripada maklum balas yang telah diberikan oleh pelanggan tentang produk tersebut. Apa yang pelanggan mahu, apa yang pelanggan rasa tidak puas hati tentang produk tersebut, apa kekurangan produk tersebut. Jadi daripada maklumat-maklumat itulah Jabatan Pengeluaran akan cuba membuat penambahbaikan. Seterusnya, Jabatan Pengeluaran juga akan melaksanakan R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan terhadap produk yang mereka keluarkan supaya produk ini sentiasa disukai oleh pelanggan. Okey. Kaitan yang kedua, kita akan lihat kaitan Jabatan Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan Keuangan. Kalau pelajar lihat di sini, Jabatan Keuangan, fungsi yang utama adalah mengurus sumber keuangan organisasi. Ya, mereka yang akan mengurus sumber keuangan organisasi. Jadi di sini kaitan yang pertama, ya, apa yang dilakukan oleh Jabatan Keuangan, mereka akan menyediakan peruntukan. Ya, peruntukan itu maksudnya menyediakan bajet lah, ya, untuk setiap jabatan. Kemudian, mereka akan menerima cadangan untuk pembelian aset yang dicadangkan oleh Jabatan Pengeluaran. Dan yang ketiga, Jabatan Keuangan juga akan menyediakan laporan keuangan berkaitan dengan kos-kos yang terlibat untuk tindakan selanjutnya. Okay, ini biasalah apabila yang melibatkan dengan keuangan, sudah pastilah perlu ada laporan disediakan, ada penyata-penyata yang perlu disediakan berkaitan dengan aktiviti keseluruhan organisasi. Okey. Jabatan Pengeluaran pula, apabila apa kaitannya dengan Jabatan Keuangan? Mereka ini akan memberi maklumat keuangan berkaitan dengan aktiviti operasi. Okey. Aktiviti operasi Jabatan Pengeluaran. Apa yang diperlukan, berapa banyak diperlukan, berapa bajet untuk setiap keperluan tersebut. Okay. Yang kedua, Jabatan Pengeluaran akan menyediakan bajet untuk jabatan mereka. Ya, keperluan keuangan jabatan mereka dan menyampaikan bajet tersebut kepada Jabatan Keuangan untuk tindakan seterusnya. Kemudian, Jabatan Pengeluaran ini dia akan memberi cadangan, ya, untuk mendapatkan sumber keuangan kepada Jabatan Keuangan. Ya, dari mana Jabatan Keuangan boleh memperolehi sumber keuangan. Itu adalah cadangan daripada Jabatan Pengeluaran lah. Contohnya mungkin melalui penjualan mesin yang telah lama, ya, ataupun daripada aktiviti pelaburan. Ya, maknanya Jabatan Pengeluaran dia akan cadangkan kepada Jabatan Keuangan untuk mendapatkan sumber keuangan. Okey, kaitan yang ketiga adalah kaitan pengeluaran dengan Jabatan Sumber Manusia. Sumber manusia ini adalah jabatan yang mengurus tenaga kerja dalam organisasi. Ya, dari aspek pengambilannya, dari aspek pemberian latihan dan pembangunan kepada pekerja, ya, dari aspek mencari pekerja untuk mengisi kekosongan jawatan. Di dalam Jabatan Sumber Manusia dia akan memberi maklumat kebersediaan sumber manusia. Ya, berapa ramai sumber manusia yang ada dalam organisasi. Okay, mereka yang ada maklumat tersebut. Okay, kemudian Jabatan Sumber Manusia mereka akan merekrut, memilih, melakukan orientasi dan latihan sumber manusia kepada pekerja tersebut. Okay. Di kaitan dengan Jabatan Pengeluaran, ya, Jabatan Pengeluaran akan membuat unjuran keperluan sumber manusia, ya, berapa bilangan pekerja yang diperlukan. Okey. Kemudian Jabatan Pengeluaran dia akan memaklumkan jika terdapat pemecatan ataupun pengurangan sumber manusia. Ini contohnya, kalau pada tahun tersebut, ya, jabatan ini dia telah tahu, okey, untuk tahun ini ada lebih kurang 5 orang pekerja yang akan bersarah. Jadi, unjuran-unjuran ini ataupun maklumat ini akan disampaikan kepada Jabatan Sumber Manusia. Maknanya, Jabatan Sumber Manusia akan mencari 5 tenaga kerja untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut. Okey. Itu
kaitan antara jabatan pengeluaran dengan 3 jabatan lain dalam organisasi. Okay, untuk yang seterusnya kita akan lihat apa itu sistem dan subsistem. Okay, sistem ini ya, kita lihat dahulu sistem itu apa. Sistem ini kalau para pelajar lihat di sini ya, merujuk kepada sistem transformasi yang menukarkan input kepada output. Nah, sistem transformasi yang menukarkan input kepada output, yang mana sistem-sistem ini, ya, aktiviti-aktiviti dalam sistem ini akan saling bergantungan ya untuk melaksanakan operasi organisasi. Contohnya dalam satu sistem pengeluaran itu dia ada terdapat beberapa elemen. Contohnya input, transformasi, output, ada aset, ada sumber manusia, ada modal dan teknologi. Kesemua elemen-elemen ini akan saling berhubung. Ya, contohnya apabila kita contohlah input itu tidak ada. Ya. Sistem pengeluaran itu tidak boleh berjalan. Ya, sistem pengeluaran itu tidak boleh berjalan. Sebab setiap elemen ini dia saling bergantung, saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, untuk subsistem pula, subsistem itu merujuk kepada sistem pengeluaran yang lebih kecil dalam satu sistem yang besar dan rumit. Okay, maksudnya dalam sistem pengeluaran itu, ya, sistem pengeluaran yang besar itu akan wujud subsistem yang kecil yang akan menyokong sistem yang besar. Okey, bahagian-bahagian kecil ini terlibat secara langsung. Ya, yang mana contohnya di situ dalam sistem pengeluaran tadi kita ada unit kawalan inventory, ya, kita ada pengurusan logistik dan macam-macam lagi. Okey, mereka inilah ya sistem-sistem subsistem inilah yang akan menyokong sistem yang besar tadi untuk berfungsi dengan baik. Iaitu untuk sistem dan subsistem. Okey, seterusnya ini cikgu rasa bahagian yang terakhir untuk subtopik ini ya berkaitan dengan proses pengeluaran. Proses dalam pengeluaran dia ada 3. Input, transformasi dan output. Ini berdasarkan silibus. Ya, cikgu mau ingatkannya para pelajar dalam buku rujukan dia ada satu lagi maklum balas. Okey, tapi kita akan merujuk kepada silibus. Jadi dalam silibus dia hanya ada 3 ini, maka kita akan hanya perlu ingat 3 ini sahajalah, ya, tidak perlu masukkan maklum balas. Okey, apa itu input? Ya, rasanya pelajar semua sudah maklum sebab benda ini pernah kita belajar dalam bab 1 proses perniagaan. Cuma bezanya untuk proses perniagaan itu dia ada 5 proses ya. Proses perniagaan sehingga penjanaan untung rugi. Tetapi untuk proses pengeluaran dia hanya melibatkan 3 bahagian sahaja, 3 proses sahaja, iaitu input, proses transformasi dan output. Okay. Input itu adalah ini. Ya, penyediaan faktor pengeluaran. Contoh faktor pengeluaran, ingat lagi kak? Ya, mesin, bahan mentah, modal, keusahawanan dan teknologi. Iaitu input. Proses yang kedua adalah proses transformasi. Proses transformasi ini apa pula? Okey, proses mengubah input kepada output melalui proses tambah nilai. Contohnya, input kamu adalah kayu. Okay, apabila sampai ke proses transformasi itu, kayu itu menjadi apa? Jadi kita akan proses dia menjadi sesuatu yang bernilai lah. Okay, contohnya kayu itu dipotong, kayu itu divarnis, kayu itu dibentuk. Jadi dia sudah berubah kan, jadi menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Itu yang dimaksudkan dengan proses transformasi. Dan yang terakhir adalah output. Ya, output itu merujuk kepada produk siap ataupun produk separa siap yang akan dipasarkan ke pasaran.
Ya, contohnya kayu yang telah diproses tadi telah melalui proses transformasi, ya. Akhirnya dia menjadi output yang telah siap, iaitu kerusi yang sudah sedia untuk dipasarkan. Okey. Boleh ya para pelajar? Jadi itu antara kandungan untuk subtopik pertama, skop pengeluaran. Ya, yang mana kita telah belajar berkaitan dengan definisi, ya, definisi pengeluaran, definisi pengurusan pengeluaran. Okey, kemudian pelajar juga telah melihat apa kepentingan pengurusan pengeluaran, ya, apa cabaran pengurus pengeluaran. Okey, seterusnya kita ada kaitan jabatan pengeluaran dengan 3 jabatan lain dalam organisasi. Ya, kita juga telah lihat apa itu sistem dan subsistem, dan yang terakhir ini adalah berkaitan dengan proses pengeluaran. Okey, jadi itu sahaja dari cikgu setakat ini dahulu untuk bahagian yang pertama, ya. Subtopik yang pertama dalam bab kedua iaitu skop pengeluaran. Untuk kelas akan datang kita akan lihat pula untuk subtopik kedua. Ya, subtopik kedua berkaitan dengan perancangan pengeluaran. Okay, jadi itu sahaja dari cikgu. Sekian dan terima kasih kerana sudi untuk menonton video cikgu. Video-video yang seterusnya. Bye.